Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita ini, insyaAllah. Ramai yang saya lihat datang tiap mulai malam ini untuk baca umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Jamaiyah dari Terpuasa Surau Imam-Imam, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang dan kakak-kakak dan adik-adik dan rahmati Allah sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkinkan kita bertemu pada pagi subuh ini, pagi yang begitu bersejarah pada pagi ini, insya-Allah. Dan kita melihat kekuatan kita untuk kita mengakhiri bulan Ramadan ini, insya-Allah, dengan mendirikan malam, insya-Allah menghidupkan ihya Ramadan, iaitu menghidupkan malam-malam Ramadan. Apatah lagi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, amat digalakkan adalah fi ashril awakhir, pada 10 malam yang terakhir. Dan hari ini adalah di antara 10 malam yang terakhir. Dan kita alhamdulillah mengakhirikan dan menutup pintu tirai kita dengan kebaikan, dengan kita tidak tidur dan kita memperuntukkan masa kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ucapkan tahniah kepada pihak surau dan pihak tuan-tuan dan perempuan yang menjayakan program kita pada malam ini. Untuk itu, kita sedang memburu malam Lailatul Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Soalan dalam Al-Quran ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahu apakah dia Lailatul Qadar? Al-Quran sendiri menyatakan, Inna anzalnahu, kami telah menurunkannya. Nya itu ganti nama apa? Kami menurunkannya. Inna anzalnahu, bahasa Arab hu itu adalah nya. Kami menurunkannya ni sudah tentulah ayat lain pun menyatakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada malam yang paling mulia, pada bulan yang mulia, di tanah suci yang mulia, kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Paling berkat pada malam Lailatul Qadar, kerana Lailatul Qadar itulah turunnya Al-Quran. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, betapa bahagianya kalau kita dapat dianugerahkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun. Khairun ni cakap kita ni apa? Khairun. Bila orang nama orang tu khairun, apa makna khairun? As-salatu khairun minan naum. Apa maksud khairun? Khairun inilah the best.
Cakap bahasa Inggerisnya best lah. Cakap Melayu ya terbaik. As-salatu khairum minan naum. Solat ini lebih baik, terbaik daripada tidur. Tidur pun baik juga kan. Tapi solat lebih amat terbaik. Inilah masa kita mengorban benda yang kita suka, tidur, nyenyak, tarik lagi selimut. Tapi inilah masa yang terbaik. As-salatu khairum minan naum. Begitu juga begitu juga Allah Ta'ala menyebut tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kira 83 tahun dah berapa bulan punya ibadat, sembahyang kita, puasa kita, dan segala-galanya ketaatan, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, zakat fitrah kita, semua dilipat gandakan pada malam Lailatul Qadar ini yang kita nak mencari ini. Dan alim ulama melalui tulisan-tulisan seperti Imam Al-Ghazali mengatakan, dia bagi panduan ini berdasarkan pengalaman dia. Tentulah orang wali-wali Allah, tentulah Allah Ta'ala anugerahkan, mudah-mudahan lah. Sebab dia boleh tulis dalam kitab dia, kalau puasa tu jatuh, dia kata pada hari Isnin, tapi kita bukan hari Isnin kan, hari Selasa tak silap saya kan? Jadi kalau Selasa ini panduan, tidak ada masalah untuk kita mendirikan malam pada mana-mana. Tetapi panduannya adalah malam-malam yang ganjil. Dan malam ini adalah malam, hari ini adalah malam apa? Ke 26, 27? 26. Dalam malam 26, hari ini berapa puasa kita? 26. Setiap malam lah tuan-tuan mendirikan malam. Kita ucapkan tahniah kepada penganjur-penganjur kita untuk mendirikan malam. Mendirikan malam. Setiap malam sebenarnya kita dituntut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita Lailatul Qadar. Kalau mengikut ini berdasarkan pengalaman, personal experience, iaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, ulama kita bermazhab Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan idola umat Islam di Malaysia, Imam Al-Ghazali, mengatakan kalau puasa itu jatuh pada hari Selasa, panduan dia ada kitab. Dia kata ada lagi lah masa kita. Dia kata besar kemungkinan, dia kata pengalaman aku pada 29 Ramadan. Maksudnya kita ada lagi, ada peluang lagi pada 29 Ramadan. Kata ini baru 26, ada lagi lah. Kemungkinan pada malam 29 Ramadan, pada pendapat saya, malam raya kita ni puasa kali ni, dia puasa ni, dia sama ada 29 atau 30. Dia punya bilangan. Tak maunya 30, 31 tak ada. Sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu dengan kamu melihat anak bulan. Maka sibuklah jatuh puasa fatwa pada mufti satu Malaysia, berapa tempat satu Malaysia, lokasi-lokasi yang sesuai yang dapat lihat anak bulan. Dia nak mula dah ni, dah tengok anak bulan. Kerana Rasulullah SAW kata, sumu li ru'yati, berpuasalah kamu dengan kamu ru'yah, melihat anak bulan. Jadi bagaimana kita telah bermula puasa dengan melihat anak bulan. Kalau anak bulan tak nampak, berlakunya puasa diganjakkan. Begitu juga selalunya, untuk kita menggenapkan sama ada 29, 30, kita dah mula melihat anak bulan untuk kita
berbuka. Maksudnya berbuka ini bermaksudnya untuk kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Inilah kelebihan Islam. Jadi kita sudah sampai kepada penghujung, dan mudah-mudahan Allahu Akbar itu hasrat semua orang Islam. Berapa tahun kita dah berpuasa? Kita harap ini kalilah. Ini menang ini bulan raya. Ini kalilah, ini bulan ini kita boleh dapat ini. Kita nak buat menutup tirai yang the best. Kita pernah lakukan sejak daripada kecil kita puasa. Ini yang apa yang didapatkan ini. Inilah matlamat puasa seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Siapa belajar bahasa Arab? Kutiba bermaksudnya ditulis. Ditulis itu ada makna syarak lain, makna bahasa Arab lain, ya, tetapi membawa makna yang sama. Kutiba, wahai orang beriman, difardukan, diwajibkan. Kerana dalam mazhab Syafi'i, fardu dan wajib benda yang sama. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, fardu lain, fardu lagi tinggi tahapnya, berdasarkan dalil-dalil yang lebih qat'i. Ya. Ini adalah kutiba. Memang inilah di antaranya. Kutiba bermaksudnya adalah maksudnya furidha, difardukan, lebih tinggi daripada wajib. Tahap puasa kutiba maksudnya ditulis, difardukan. Wahai orang beriman, difardukan. Maksudnya kalau tak puasa macam mana? Berdosa paling besar. Tahap dia fardu. Dalilnya begitu jelas. Kutiba bermaksud difardukan. Bukan puasa. Pasal apa kita puasa? Tak tahu semua orang puasa takkan aku tak puasa. Jadi, adakah kita sandaran yang kuat? Pasal apa kita puasa? Pasal orang puasa. Semua orang puasa, apa kata orang kalau aku tak puasa? Adakah sebab itu? Tidak, ini perintah Allah. Jawapannya adalah perintah Allah. Pasal apa kamu sembahyang? Perintah Allah mewajibkan kita sebagai mukallaf. Kita adalah amat berdosa. Kalau kita ganti hadis Rasulullah, kalau kita buat puasa ganti, tak apa, aku boleh ganti. Kalau ganti, kefahaman hadis Rasulullah, 1000 hari takkan sama dengan 1 hari dalam bulan Ramadan. 1000 hari pun, dan tidak akan sama 1 hari, melainkan bagi wanita-wanita yang uzur. Itu adalah uzur syar'i, itu tidak dapat dielakkan. Bukan kita tidak sengaja buka puasa. Kalau kita ganti sekalipun 1000 hari, takkan menyamai hebatnya, preciousnya, betapa bernilainya 1 hari berlalu dalam bulan Ramadan, melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dahsyatnya kita menahan perut kita, ya, menahan perkara-perkara syahwat kita, telinga kita dengan kalam yang zur, kalam yang tidak baik, ya, kerana kita sentiasa menghiaskan telinga kita dengan berzikir kepada Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran. Semua ini adalah proses penyucian. Inilah puasa ini. Bukan hanya perut saja kita harus cuci, telinga kita harus cuci, dan mata kita cuci, dan segala apa yang ada kita hindarkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Inilah betapa, inilah zaman ataupun waktu puasa yang kita lalui ini adalah overhaul. Kita hantar kereta, kita overhaul. Ini madrasah tarbawiyah. Ini adalah satu sekolah. Kita masuk 1 bulan Ramadan.
Yang ini amat mengagumkan. Orang kafir dia tak faham. Saya tak faham macam mana. Kenapa you puasa? Masa saya kecil tu, bos saya tanya saya, kenapa you puasa? Ini puasa ni perintah Allah, ini Tuhan punya perintah. Lagi barulah kita dapat rasakan perasaan orang yang tak makan, tak minum, orang fakir. Dia kata itu macam, kalau macam itu you bagilah itu derma kepada orang miskin. Itu dia tak faham. Semula main-main jawabnya. Kerana kita akur dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala, kita menunaikan solat, menunaikan puasa, maka firman Allah Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa. Seperti mana yang Allah Ta'ala telah fardukan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Matlamatnya apa? Matlamat puasa, la'allakum tattaqun. Setiap perintah Allah Ta'ala semua ada program, apa yang dipanggilkan objektif. Puasa ada objektif, sembahyang ada objektif. Segala perintah Allah Ta'ala tu semua itu, apa tujuan apa tujuan Allah Ta'ala jadikan kita? Wa bismillahirrahmanirrahim, Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, mereka ni adalah mukallaf. Bagaimana manusia dituntut untuk sembahyang, puasa, begitu juga jin. Jin adalah makhluk Allah Ta'ala, manusia adalah makhluk Allah Ta'ala. Mereka juga dituntut. Mereka dituntut untuk beriman dengan Allah. Mereka dituntut untuk beriman dengan Rasulullah SAW. Ada bersama kita dengan yang kita tak nampak. Jin-jin berada di sini, mencari ilmu untuk mengenal Allah, untuk mengenal ayat-ayat Allah, untuk mengenal hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana manusia dituntut untuk melakukan ketaatan. Dia adalah mukallaf. Di antaranya seperti mana ayat Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi yang kamu nak dustakan? Ditujukan kepada dua. Fabi ayyi ala, apakah perkara-perkara lagi yang kamu nak dustakan lagi? Hendaklah kamu taat dan bersyukur kepada Allah. Saya kadang saya tengok masa dulu-dulu pilihan raya, ditunjuk pembangunan, itu ditulis ayat Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa maksudnya terbentang mata pembangunan, maka maksudnya sokonglah. Itu ayat tu dia dah pergi ke lain lah tu. Jadi maksudnya ayat itu ditujukan kepada jin dan manusia. Apa lagi kebesaran Allah Ta'ala yang kamu dustakan? Hendaklah kamu taat dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Jadi bermaksudnya bukan hanya manusia saja dituntut, tetapi jin juga adalah akan dinilai terhadap dosa dan pahala, akan dimasukkan dalam syurga, akan dimasukkan dalam api neraka siapa yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinyatakan dalam ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dinyatakan dalam ayat Quran, daripada gangguan manusia dan jin. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gangguan datang daripada syaitan dari kalangan manusia. Syaitan ini adalah bukan makhluk. Syaitan bukan makhluk. Syaitan ini adalah sifat.
sifat jahat yang ada pada manusia dan ada juga pada jin. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku mohon a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu. Oleh demikian, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, bukan hanya gangguan itu datang daripada jin yang kita tak nampak, yang menyelinap dalam badan kita, begitu juga syaitan. Syaitan daripada manusia dan syaitan daripada jin-jin. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita dapat melepasi perkara itu. Jadi bagaimana kita dituntut untuk melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya manusia saja dituntut, tetapi jin juga dituntut. Jin dituntut, jin pun ada mazhab Syafi'i, jin pun ada juga bermazhab Hanafi. Mereka adalah super manusia. Dia pun ada sistem kewangan dia, dia pun ada sistem komputer dia. Dia adalah his own world. Dia pun sendiri ada dunia dia. Jadi ini tuan-tuan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat melakukan ketaatan pada kali ini kalau ketika saya mengaji di Jordan 20-30 tahun yang lepas, Musyawarah saya selalu cakap kepada saya, dia kata, dan dia sentiasa mengimami solat tu, dia kata nusalli solat al-muwaddi'. Kita solat bye-bye. Mari kita menunaikan solat. Pada setiap kali solat dia akan sebut nusalli, kita solat bye-bye. Apa maksud solat bye-bye? Berapa rakaat? Solat bye-bye mana ada rakaat? Tak ada rakaat. Maksudnya setiap solat wajib ke, solat fardu ke, solat sunat, itulah solat bye-bye. Seolah-olah it will be the last solat. Mestilah kita lakukan yang terbaik. Kita solat subuh, seolah-olahnya kita lepas ini dia no more solat after this. Kita akan mati. Jadi bila kita rasa kita nak mati, kita akan lakukan yang terbaik. Begitu juga puasa ini, kita harap inilah puasa yang terbaik. Kita siapa pun tak dapat menjamin, terutama dalam keadaan COVID-19 ni, dia setelah merangkut ni cara mengganas. Dan sekarang sudah sampai ke Ipoh, virus yang amat ditakuti yang datang daripada Afrika sudah menyerang masyarakat Ipoh dan amat mengganas. Jadi kita kena juga menjaga SOP. Ini pesanan, nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Ini tak boleh main-main. Ya? Kalau kita tidak ada PKP, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena jaga benda-benda begini, ya, supaya tidak menjadikan kluster. Dan Ipoh adalah tempat yang saya nampak, ya, dan pandangan tuan-tuan juga, bilangan dia makin lama makin naik, ya. Jadi kemungkinan, ya, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita tidak dikenakan PKP dan tidak dikenakan bermaksudnya tidak boleh menunaikan solat berjemaah. Itu yang kita bimbang. Maksud saya kata tadi, setiap kali solat dan setiap kali puasa, seolah-olah inilah puasa yang terakhir. Bagaimana setiap kali solat kita akan lakukan yang terbaik. Tak nak ini aku yang terbaik. Jangan kita kata banyak lagi solat lagi akan lepas ini. Jadi kita akan buat, kita tak berat untuk kita menunaikan solat. Jadi bila kita menunaikan solat, tuan-tuan, seolah-olahnya inilah solat yang terakhir kita akan mati. Bila kita akan mati, sebab itu kita akan berazam sungguh-sungguh
untuk tentulah solat yang paling khusyuk yang pernah kita lakukan. Siap kali solat, ingatkan apa pesanan yang pensyarah saya kata, nusalli solat al-muaddi'. Mari kita solat. Itu imam sepatutnya beritahu nusalli solat al-muaddi'. Seolah-olah inilah solat yang terakhir. Begitu juga puasa yang terakhir. Tahun depan kita tak ada lagi puasa. Allahu Akbar. Ya, apapun kita berdoa kepada Allah Ta'ala manjangkan umur kita, bertemu lagi puasa tahun depan. Itu memang hasrat kita lah. Tetapi seolah-olah, saya kata tadi, seolah-olah puasa kita yang terakhir, solat kita yang terakhir. Akhir sekali, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, tuan-puan pun yang mengantuk, ayat Al-Quran, ya, bila kita baca ayat Al-Quran yang tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi matlamat setiap ibadat itu dan setiap perintah Allah Ta'ala semua menjuruskan kepada objektif. Objektif ialah takwa, la'allakum tattaqun. Kalau 70 kali dah kita puasa tetapi kita tidak dapat takwa, maka kita tak ada petik takwa. Sepatutnya kita dah 70 kali kita puasa, penuh bundut belakang kita ini penuh dengan buah-buah takwa. Setiap kali itu takwa, kita penuh bundut. Ya, kalau kita puasa yang kita tidak menepati syarat dan rukun, kita tidak membawa apa-apa. Kita membawa buah takwa. Jadi sudah tentu ada syarat-syarat takwa yang tuan-tuan, bahawa kalau kita pergi haji, sudah tentu kita tinggalkan maksiat-maksiat yang lampau, kita tak akan berulang. Begitu itulah di antara syarat-syarat takwa, mengubahkan seseorang daripada kurang baik kepada yang lebih baik. Kita masuk pintu ketakwaan, madrasah tarbiyah, melalui proses dengan perutnya kita telah proseskan, kita telah tarbiyahkan, kita telah overhaulkan telinga kita telah overhaulkan mata kita telah overhaulkan, dan segala-galanya kita telah overhaul, sudah tentu menjadi insan yang bertakwa. Dan ini yang dinyatakan dalam ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran sebagai petunjuk, ya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sayyidina Ali mengatakan, kalau kita nak tahu kita dapat takwa atau tidak, dia kata al-amalu bitanzil. Kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, kita beramal. Tak ada berat-berat lagi. Dan sebaik-baiknya kita akan menunaikan solat di surau. Setiap kali azan, datanglah kita menunggu-nunggu. Dan kita kena cari fund pula, nak cari duit macam mana nak membangunkan lagi. Ya? Jadi tuan-tuan, inilah tempat kita hidup dan mati kita. Ini tuan-tuan, inilah tempat kita, inilah tempat ibadat kita. Kita akan memperbaiki diri kita. Kalau kita tak menutup aurat kita, ya, cara yang sempurna, kita berazam kali ini dengan takwa, ya, dengan takwa akan dapat mengubahkan seseorang. Dan kalau kita kurang membaca Al-Quran dan tak kenal huruf-huruf Al-Quran, dengan bulan Ramadan dan Mubarak ini dapat kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Lepas ini kita tak lepas Al-Quran, mestilah menjadi pegangan kita. Al-Quran adalah menjadi sandaran utama, bukan hanya membaca, tetapi dia adalah rujukan hidup dan mati kita. Dan Al-Quran bukan hanya untuk orang mati, tetapi untuk orang hidup. Al-Quran ni letak kat mana? Letak dekat almari sampai berhabuk. Kenapa? Al-Quran sepatutnya dibaca dan difaham kandungannya. Dia bukan hanya untuk orang tahlil, tetapi untuk kegunaan kita.
kehidupan seharian kita, suami isteri kita dan anak-anak kita. Dan sebagai pemerintah nak merujuk Al-Quran sebagai dasar negara. Ya, itu sepatutnya menjadikan Al-Quran ini bukan hanya dituntut untuk membaca, tetapi dituntut untuk menjadi rujukan. Jadi Sayyidina Ali mengatakan, nak tunjukkan bahawa kita ni dapat takwa ataupun tidak dengan bulan Ramadan Mubarak, adakah kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Sayyidina Ali mengatakan, al-khawf min Rabbil Jalil. Kalau kamu nak tahu kamu ni bertakwa atau tidak, kamu takut akan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, ataupun tak mau. Masuk bulan puasa pun serupa, dah lepas bulan puasa pun serupa, tak ada berubah. Pergi haji pun serupa, tak pergi haji pun serupa dia panggil. Apa kata orang panggil kita tak ngambil. Jadi tentulah ada perubahan. Macam seolah-olah kita pergi haji, tentulah insan sebelum masuk bulan puasa, kita sudah mulalah, dah masuk bulan Ramadan, dah mula dah berjinak-jinak dengan surau dan masjid. Hendaklah lepas ini ramai-ramai lah lagi datang macam ini. Seronoklah ya berpuasa masjid, seronoklah imam. Dan ini memberi keberkatan kepada taman kita, insya-Allah. Dapat berkenal-kenalan kita. Kita kenal kat mana? Kat masjid. Kat mana? Kat surau. Inilah masa perubahan. Ini masa perubahan. Ya. Untuk itu sabda Rasulullah SAW, raghima anfu rajulin. Satu hari Rasulullah SAW dia naik mimbar. Dia naik nak mimbar, dia ada 3 step. 1, 2, 3. Setiap step Rasulullah SAW berhenti dan mendengar dan bercakap dengan seorang. Yang sahabat-sahabat dengar dalam majlis itu, Rasulullah SAW sebut amin saja. Itu yang kami faham. Macam Rasulullah SAW sedang bercakap. Jadi bila habislah khutbah, Rasulullah didatangi, dikerumuni oleh sahabat. Kami tak faham apakah yang Rasulullah SAW sebut. Tak pernah kami seumur hidup kami tak jumpa peristiwa tadi. Rasulullah bila naik satu step, berhenti dan seolah-olah yang sedang mendengar daripada seorang. Siapakah itu ya Rasul? Ja'ani Jibril. Jibril datang ketika Rasulullah SAW naik di atas mimbar. Dia kata adalah nasib malam raghima anfu rajulin. Seorang lelaki itu adalah nasib malam. Dalam bahasa Arab raghima anfu macam, kalau kita nak katakan macam celaka lah. Disebut nama aku tetapi dia tak respon. Sepatutnya maka tidak ada keberkatan lah bila nama Rasulullah SAW disebut, taklah kita respon Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah kita kena memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW, kerana disebut dalam hadis ini raghima anfu rajulin, ya, zukiras ismi, maksudnya nama aku disebut tetapi kita tak balas. Kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila Rasulullah SAW mendengar Jibril mengatakan begitu, ialah Jibril berdoa kepada Allah Ta'ala, orang itu adalah malam, nasib malam orang itu bila namamu disebut tetapi dia tak respon dengan Allah salli ala Muhammad, maka nasib malam bagi dia. Dan Rasulullah SAW kata amin, amin. Rasulullah mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Dan juga Rasulullah SAW menyebut Jibril berkata, dia kata raghima anfu rajulin, bermaksudnya malam, nasib malam. Dalam situasi kedua, apabila masih adraka abah wa ummahu, bermaksudnya masih lagi ada ibu dan bapa.
dan dia tidak manfaatkan kedudukan kewujudan ibu bapa yang masih hidup lagi, yang boleh memasukkan kita dalam syurga Allah Ta'ala. Dia tidak mengambil peluang dan kesempatan untuk menyantuni ibu bapa, makalah celaka bagi orang itu, iaitu nasib malang orang itu. Yang ini peluang yang terbaik untuk masuk syurga, untuk menyantuni ibu bapa. Dia lepaskan peluang itu. Dia tak menjenguk ibu dan bapa dia hantar kat rumah orang tua. Bukan nak setahun sekali nak datang, tahu bila-bila ataupun sekali dia pun nak datang. Tuan-tuan, saya pernah bagi talk, bagi ceramah di pusat ibu bapa ni orang tua di Tanjung Hutan. Apa penjaga tu kata, dia kata, ustaz, dia kata datang kat sini macam-macam orang. Ibu bapa yang telah dihantar sampai sudah dia buat tak tahu. Macam mana ibu bapa yang telah mendidik, mengasuh kita buat tak tahu. Tidak akan nasib malang. Ini hadis Rasulullah. Orang ini tak akan mendapat peluang yang terbaik untuk masuk syurga, untuk menyantuni ibu bapa. Ibu dan bapa kita, adakah orang yang paling kita sayang daripada ibu dan bapa kita? Macam-macam orang yang dekat, saya kata dekat pusat Jabatan Kebajikan dekat Hospital Bahagia, dia ada pusat Jabatan Kebajikan untuk rumah orang tua. Di sini ustaz dia kata profesor pun ada. Dulu pangkat besar, pegawai besar, tapi mak bapak bila dah tua kita, siapa nak tengok ayah kita? Patut anak-anak kita lah yang kita didik, kita hantar anak kita kat England, hantar ke Amerika, kita tu bangga dengan orang anak kita ni mengaji kat England. Tengok macam mana dibuat mak bapak, tengok dibuat aku. Kadang-kadang anak-anak kita, kadang yang tak berapa nak berjaya, itulah yang mudah-mudahan dapat menyantuni ibu bapa. Allahu Akbar. Inilah yang akan menolong kita. Yang kita kata kamu mengaji tak bagus, apa tak bagus, semua tak bagus. Abang-abang kita yang bagus-bagus, yang mengaji yang bagus-bagus, itu yang mendapat sanjungan. Akhirnya kita juga yang menyantuni dan mengasuhi ibu bapa kita, bagaimana mereka mengasuhi ketika kita kecil. Jadi Rasulullah SAW kata, Malaikat Jibril kata, Rahima aku rajulin, adakah abang masih lagi ibu ataupun bapanya masih hidup, inilah peluang dia masuk syurga, tetapi dia tidak mengambil kesempatan itu, maka paling rugi, maka silakan masuk. Inilah peluang sebenarnya. Jadi Rasulullah SAW, amin, amin, itu yang kita fahamannya, amin. Dan akhir sekali, Raghima anfu rajulin, dia 3 kali amin dalam hadis itu. Raghima anfu rajulin, dakhala Ramadan, masuknya bulan Ramadan, dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, sepatutnya menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertingkatkan ibadat dia dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan baca Al-Qurannya, dengan sedekahnya, dengan menyantuni jiran-jirannya, dengan menyantuni kawan-kawan dia, semua dalam keadaan senyum lebar, gembira. Tetapi dia tak memanfaatkan bulan Ramadan, maka celakalah orang itu. Maksud serupa saja, 3 keadaan. Bila nama Rasulullah SAW sebut, kita tak sebut apa pun, kita tak respon apa pun, tak terdetik apa pun. Bila Rasulullah SAW sebut pun, kita tak gemetar pun hati kita. Taklah kita banyakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila disebut di mana-mana pun, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kedua ibu bapa kita masih ada lagi, ataupun paling kurang mak saudara kita ada lagi, bapa saudara kita ada lagi, dalam hadis Rasulullah,
kalau kita menyantuni rakan-rakan bapa kita yang dah meninggal, rakan-rakan mak bapak kita ada lagi yang selalu datang rumah kita dan selalu bersembang dengan mak kita, kita baikkan dia, itu menunjukkan kebajikan kita kepada ibu bapa. Pahala besar kita melayani dan menyantuni rakan-rakan kepada almarhum, iaitu kepada yang ibu bapa kita yang telah meninggal. Tanda kita kasih dan sayang kepada ibu bapa kita, kita menyantuni dan menziarahi rakan-rakan dan sahabat-sahabat baik ibu dan bapa kita. Telefon dia, mesej dia, pergi bagi hadiah kat dia dan berbagai-bagai. Dan kita balik kampung lah, kita dah lama orang tak balik kampung, pergi kita tengok mana mak saudara kita dah meninggal. Tentulah datuk-datuk kita dah meninggal, rakan-rakan masa kecil masih ada lagi. Sentiasa dia akan mengingatkan mak kita dan bapa kita. Ini adalah tanda pahala besar. Disebutlah hadis Rasulullah SAW. Inilah cara kita menyantuni dan adab kita, akhlak kita. Walaupun mak bapak kita tak ada, selain daripada kita berdoa kepada ibu bapa kita, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Itulah sudah tentulah kita takkan lupa. Jangan kita sebut saja doa, lepas itu kita hantar ke rumah orang tua. Itu pun masalah juga lah. Kita doa, Allahumma ighfir lana, ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah kami. Allahumma ighfir lana dzunubana, dosa-dosa kami yang banyak, ampunkan dosa kami. Dan dosa-dosa orang-orang tua kami. Jangan dah kita doa dosa-dosa orang tua kami, baguslah tu. Tapi kita hantar ke rumah orang tua, tak cukup juga, tak wajar juga. Yang kita tak menjenguk pun, kesian, udahlah kita ni puasa dia seorang, dia tak bersama kita, nak raya pun kita tak jenguk. Allahu Akbar. Dia menasihati saya lah. Tapi masih lagi ibu saya masih ada, umur 92 tahun, masih lagi dalam keluarga kami lah, dalam keluarga kami masih ada. Ini tuan-tuan rahmati Allah sekalian, siapa yang sudah tidak ada, tak ada peluang, kecil lagi kami, ibu dan bapa kami dah meninggal, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Walidina maksudnya ibu bapa kami dan datuk-datuk kami, nenek-nenek kami semua tu. Walidina. Warhamhum kama rabbawna shighara. Dan rahmatilah mereka seperti mana mereka telah menyantuni kami, mengasuh kami sejak kami dari kecil. Inilah doa kita tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini the best, inilah yang terbaik untuk kita menjadi insan yang baru, insan yang mendapat segala pahala Ramadan, pahala puasa, pahala ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa seperti mana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali, ya. Dan mudah-mudahan walaupun kita dalam keadaan PKP, dalam keadaan tak serupa macam biasa, merentas negeri pun tak dapat, ya. Kita marah kepada polis, siapa aku pun nak jumpa mak bapak, kata polis kata apa, aku pun ada mak bapak, aku pun tak dapat. Nak merentas negeri, aku pun nak balik kampung, tak dapat. Bukannya kamu tak dapat, dia kata aku polis pun tak dapat nak jumpa mak bapak aku. Inilah keadaan kita. Tapi tahun ini lagi bagus daripada tahun lepas. Tahun lepas langsung kita nak sembahyang raya pun tak boleh, sembahyang tarawih pun tak boleh. Tapi kali ini ada sikit ruang, kita dah mula dah dapatlah juga. Walaupun jarak-jarak kita dapat nikmat tarawih dan dapat qiyamul lail, syukur alhamdulillah. Dan dapat moral pula, syukur kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dah dapat vaksin ini insya-Allah, dapat vaksin ini insya-Allah, kita akan dapat membendung insya-Allah COVID-19 ini insya-Allah. Untuk doa terus kepada Allah Ta'ala, jangan lupa untuk solat hajat insya-Allah, agar Allah Ta'ala betul-betul dapat menolakkan bala yang Allah Ta'ala uji kita insya-Allah. InsyaAllah kita akhiri dengan kafaratul majlis insyaAllah.
dan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.